Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, siapapun juga ahli politik yang kini berada di dalam sebuah parti, tidak kira beliau pernah memegang jawatan presiden, timbalan presiden, naib presiden, menjadi ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, ataupun mungkin juga menteri dan bekas menteri. Tak kisahlah apa sajalah jawatan yang beliau ada, gelaran yang beliau ada. Sekiranya ingin digulingkan, sudah pasti boleh digulingkan. Nah, saudara-saudara, bercakap tentang Parti Bersatu. Sebelum ini sudah ada wakil rakyatnya yang berpaling tada. Dan terkini pula, ada satu persoalan timbul. 16 ketua bahagian bersatu, Perak, minta Peja digantikan. Nah, persoalan ini timbul setelah selesainya PRK Dun Ayer Kuning. Adakah di sini terdapat konflik di antara parti dalaman Perikatan Nasional Bersatu dan PAS? Nah, sumber mendakwa mereka telah menyerahkan SD akuan berkanun kepada pimpinan meminta Ketua Bersatu Perak Ahmad Faizal Azumu digantikan. Bayangkan, selepas PRK Dun Air Kuning, parti yang mengantar calon Perikatan Nasional telah kalah, yaitu Parti PAS. Adakah ini disebabkan masalah dalaman di antara Bersatu dan PAS? Nah, sekiranya ada sumber yang mendakwa penyerahan SD kepada pimpinan meminta Ketua Bersatu Perak, yaitu Peja Ahmad Faizal Azumu untuk digantikan. Sekiranya benar perkara ini ada, adakah sebenarnya ini masalah daripada Parti PAS ataupun sumber daripada Parti PAS? Nah, kita pun tidak tahu. Pergolakan dalam Bersatu Perak susulan isu cadangan pertukaran kursi wakil rakyatnya dalam DUN didakwa semakin meruncing apabila ada akuan berkanun SD meminta ketuanya Ahmad Faizal Azumu digantikan. Perkara itu didedahkan salah seorang daripada ketua bahagian Bersatu di negeri itu yang enggan dinamakan. Beliau mendakwa SD terbabit ditandatangani 16 daripada 24 ketua bahagian Bersatu Perak yang tidak bersetuju dengan cara Faizal atau lebih dikenali Peja memohon pertukaran tempat antara adun Sungai Manik Zainul Fadzi Paharudin dengan adun Cangkat Jong Nadziruddin Bandi. SD itu minta kedudukan Peja dikaji semula atau digantikan dengan pemimpin lain. Nah, kalaupun bukan tentang PRK Dun Air Kuning, persoalan yang saya timbulkan pula adalah sekiranya Peja keluar daripada Bersatu hanya kerana perkara ini. Adakah Peja mungkin akan menyertai Anwar Ibrahim, menyertai kerajaan, masuk UMNO kah, masuk PKR kah, PH kah? Dari saudara-saudara, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, kejutan demi kejutan, siri episod cerita rasuah. Banyaklah cerita tentang rasuah. Berlaku di Semenanjung, berlaku di Sabah Sarawak. Pendek kata, ada saja cerita dan juga episod tentang rasuah yang kita dengar. Ada saja tangkapan berlaku, serbuan berlaku, ratus juta ditemukan jongkong emas lah dan sebagainya. Namun satu lagi tangkapan yang saya boleh katakan, tangkapan mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Kali ini pula menyebut dana ataupun menyebut RM360 juta. 4 termasuk Datuk Seri ditahan kemuka tuntutan palsu RM360 juta. Pasti tangkapan ini mengejutkan kepimpinan kerajaan dan juga kepimpinan pembangkang. Sebab kita dengar ramai pemimpin politik berkata mereka ini tidak suka rasuah, membantras rasuah dan sebagainya. SPRM menahan 4 individu termasuk seorang bergelar Datuk Seri kerana disyaki mengemukakan tuntutan yang mengandungi butir mataan palsu
sebanyak kira-kira Rm360 juta. Menurut sumber, 3 lelaki dan seorang wanita berusia antara 50-an dan 70-an itu ditahan antara pukul 4 hingga 6 petang ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Siasatan awal mendapati kesemua suspek dipercayai melakukan perbuatan tersebut sekitar tahun 2016 hingga 2017. Keempat-empat suspek disyaki mengemukakan tuntutan palsu bernilai kira-kira Rm360 juta yang menggunakan dana sukuk dalam sebuah proyek pembinaan lebuh raya di Lembah Klang yang bernilai kira-kira Rm1,30 bilion, katanya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Zainul Darus ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Permohonan reman ke atas kesemua suspek akan dikemukakan di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Saudara-saudara, setelah kita mendengar beberapa pemimpin berprofil tinggi yang terlibat dengan siasatan rasuah, termasuk Muhyiddin, termasuk Ismail Sabri yang terkini. Akhirnya ada lagi satu dapatan ataupun mungkin bagi saya satu lagi tangkapan. 4 termasuk Datuk Seri ditahan, kemuka tuntutan palsu Rm360 juta. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, tiba-tiba saja Tun Dr. Mahathir Mohamad buat pengakuan paling besar. Pengakuan paling mengejutkan ramai. Mungkin ada yang berpendapat di saat usia Mahathir yang sudah terlalu tua, tapi masih lagi aktif, masih lagi kita dapat cakap, masih lagi terlibat dengan politik di Malaysia, bahkan kini sebahagian daripada kepimpinan Perikatan Nasional, PAS. Mungkin kita tertanya-tanya, adakah Tun Mahathir sepatutnya sudah tiba waktunya untuk rehat? Dalam ruangan komen saya di dalam channel ini berkata, Tun Mahathir patut rehat saja, luangkan masa bersama dengan keluarga. Tapi kali ini satu lagi kenyataan Tun Mahathir yang mengejutkan ramai. Tun Mahathir dakwa Melayu akhirnya tinggal di pinggir hutan. Nah, dengan tajuk ini saja pun timbul banyak persoalan daripada kalangan netizen dan pendengar. Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan makna kemerdekaan. Jika negara dimiliki orang lain dengan bangsa Melayu, akhirnya akan tinggal di pinggir hutan. Bekas pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkenaan mendakwa tanah air ini bukan lagi milik orang Melayu. Akhirnya orang Melayu akan tinggal di pinggir hutan. Tanah Melayu bukan lagi milik orang Melayu. Apa makna kemerdekaan jika negara dimilik orang lain? Tulis mantan Perdana Menteri 2 kali itu menerusi hantaran di Facebook dan X. Beliau yang bakal menjejak usia 100 tahun pada 10 Julai nanti berkata, bangsa Melayu kehilangan 4 negeri kepada Thailand, Kepulauan Riau dan Singapura. Semenanjung yang tinggal dari Perlis ke Johor juga, separuh telah dijual kepada orang lain. Proses penjualan tanah oleh orang Melayu akan diteruskan. Ujar bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu lagi. Nah, menurut Anda kenyataan Tun Mahathir ini akan menimbulkan kecaman terhadap beliau ataupun kesedaran? Nah, semua ini menjadi pertanyaan dan persoalannya. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda?